Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Luqman Hanafi bin Wan Zainuddin daripada stesen TV 3.1. Baiklah, sekarang ini kita berada di segmen ekonomi global yang sentiasa memaparkan berita-berita terkini dan sahih berkenaan dengan kedudukan ekonomi global. Jadi kita pada hari ini yang berpeluang bersama kita adalah Encik Luqman bin Rizwan daripada bahagian monetary, pakar ekonomi bahagian monetary Bank Negara Malaysia. Encik Luqman, berdasarkan data yang kami perolehi daripada International Monetary Fund, pada baru-baru ini pertumbuhan ekonomi global dilihat jatuh daripada 3.4% pada tahun 2013 dan 2014 kepada 3.3% pada tahun 2015. Jadi bolehkah Encik Luqman terangkan serba sedikit kenapa keadaan tersebut boleh berlaku? Okay. Faktor utama menyebabkan kelembapan pertumbuhan ekonomi global ialah kejatuhan harga minyak Brent global, di mana pada hari ini sekitar $33 setong menurut laporan Bloomberg Business. Ini sepatutnya memberi kelebihan kepada negara maju untuk menyebabkan negara mereka bertumbuh lebih pesat, tetapi mereka gagal bertumbuh kerana terdapat faktor lain yang mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Itu dia. Okey, melihat kepada data yang dibekalkan oleh IMF tersebut, pada tahun 2016 pula dijangka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebanyak 3.8%. Itu jangkaannya. Tetapi selain daripada faktor yang Encik sebutkan sebentar tadi, adakah faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejatuhan pertumbuhan ekonomi global? Faktor lain. Faktor. Faktor pertama, kita dapat lihat negara maju, mereka gagal untuk menggunakan sumber manusia sepenuhnya, di mana terdapat kadar pengangguran yang tinggi di negara seperti Britain, Perancis dan negara-negara Eropah, termasuk Amerika Syarikat sendiri, menyebabkan berlaku pembajaran sumber manusia. Selain itu, krisis hutang di Greece. Kita sedia maklum Greece merupakan ahli dalam zon Euro, tetapi masalah hutangnya menyebabkan zon Eropah mempunyai masalah. Jadi mereka terpaksa menolong ahli dalam EU itu sendiri, European Union. Yang ketiga ialah kelembapan ekonomi China, di mana negara-negara membangun sering bergantung pada ekspor komoditi kepada China. Jadi apabila China mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lemah, China terpaksa mengurangkan impornya, dan ini akan menjejaskan ekonomi negara membangun seperti negara-negara dunia ketiga. Okey, baiklah Encik. Berdasarkan laporan daripada World Trade Organization WTO, ekspor barangan dan perkhidmatan pula pada tahun 2013 mencatatkan sebanyak 18,301 bilion dolar. Dan kita melihat peningkatan ini pada tahun 2014 kepada 18,494 bilion. Jadi kita melihat peningkatan ini banyak menguntungkan kepada negara China berbanding dengan negara Amerika Syarikat yang pernah menjadi sebuah negara yang mempunyai kuasa pengaruh besar terhadap ekonomi global. Jadi kenapa perkara tersebut boleh berlaku? Boleh Encik uraikan serba sedikit? Okey, menurut laporan WTO pada 2015, China menguasai ekspor global sekitar 12.3%, manakala Amerika Syarikat menguasai ekspor global hanya 8.5%. Itu pada tahun 2014. Tetapi dalam import global pula, China mengimport kurang daripada Amerika Syarikat, iaitu sekitar 10.3%, dan Amerika Syarikat mengimport sebanyak 12.6%. Itu kita dapat lihat China mendapat lebihan dalam perdagangan dunia, tetapi Amerika mendapat defisit. Jadi China dapat menggunakan surplus ini untuk membangunkan ekonomi mereka lebih pantas daripada Amerika Syarikat. Jadi lebihan yang diperoleh oleh China menunjukkan dia boleh menguasai lah maksudnya. Dia dapat menggunakan lebihan tu untuk membangunkan ekonominya sendiri. Okey. Seterusnya soalan saya adalah berkaitan dengan pelaburan langsung asing FDI. Data yang dibekalkan oleh United Nations Conference Trade and Development UNC menunjukkan pelaburan asing yang berlaku di negara China adalah sebanyak 128 bilion dolar, melebihi pelaburan asing yang berlaku di Amerika Syarikat sebanyak 86 bilion dolar daripada jumlah keseluruhan 1.26 trilion dolar. Jadi daripada perkara tersebut boleh terangkan kenapa China dilihat sebagai sebuah negara
yang menguasai pelaburan asing secara global. Okay. The investor prefer China is because the China was the global business hub. It means they have the wide domestic market than American itself. To compare it by the population, China have about 1.3 billion people, 4 times bigger than United States, where United States just about 300 million people. And beside that, the China is growing the third economic sector, iaitu service sector, di mana China sedang berkembang dalam sektor pengangkutan, perhotelan, peruncitan, menyebabkan pelabur berminat untuk mencuburi sektor ketiga, di mana keuntungan yang diperolehi lebih tinggi daripada sektor kedua, iaitu sektor perkilangan yang kita sedia maklum. Itu je. Itu je. Okey, disebabkan kita khususkan masa sekarang ni, jadi akhir sekali soalan saya adalah berkaitan dengan kedudukan ekonomi Malaysia dari segi KDNK, dari segi pelaburan asing dan juga dari segi perdagangan dunia. Jadi berdasarkan tiga perkara tersebut, pada pandangan Cik, adakah ekonomi Malaysia ni maju ke hadapan berbanding dengan negara-negara yang membangun, khususnya di rantau ASEAN? Okay. Menurut laporan Asian Development Outlook 2015 yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank, ia menunjukkan pada tahun 2015 Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4.7%, iaitu lebih tinggi berbanding Thailand sekitar 3.6% dan sedikit ke belakang daripada Indonesia yang bertumbuh sekitar 5.5%. Dari segi pelaburan langsung asing, Malaysia mencatatkan kemasukan pelaburan asing pada tahun tersebut sekitar 10.6 bilion US dollar, tetapi sedikit terbelakang berbanding Singapura dan Indonesia dan kehadapan sedikit berbanding Thailand. Dari segi perdagangan dunia, Malaysia mencatatkan ekspor global sebanyak 234 bilion US dollar, iaitu Malaysia menduduki tangga ke-23, lebih tinggi berbanding Thailand yang di tangga ke-24 dan Indonesia di tangga ke-28. Ini menunjukkan Malaysia masih kukuh untuk mengharungi kemerdekaan ekonomi yang berlaku pada tahun ini dan tak tahu bila akan pulih. Tapi Malaysia masih antara yang terbaik di rantau ASEAN. Boleh katakan Malaysia antara yang termaju lah. Termaju. Mungkin akan termaju. Mungkin akan termaju. Okey, itu saja daripada kami. Saksikan infografik selepas ini.